Hai, 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 hai. Oh, hai. Hai. Hai, welcome. Assalamualaikum. Jadi datang ke rumah. Hai, Assalamualaikum. Ya, Papa macam mana dia nak keluar, Papa? tak boleh keluar. Dia kena menang mungkin tu. Hai, Assalamualaikum semua. Hai, hai. Assalamualaikum. Hai. Tapi dah keluar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dia kan ada siapa mau kena. Hari ni kita berhujung minggu. Apa khabar anda semua? Selamat berhujung minggu. Hai, hai. Hai. Merah kan muka mak merah hari ni. Hai, Assalamualaikum semua. Apa khabar? Ya, Assalamualaikum. Okey. So hari ni kan kita ada seorang ni dia okey. Hari ni sebenarnya kan Kak Zu orang kata terpanggil nak bercakap sebenarnya petang ni sesi terjah kita yang mana hari ni kita ada seorang insan istimewa sebenarnya sebab ramai yang akan cakap dengan Kak Zu, Kak saya ni pening lah Kak, kadang-kadang kan kena reject lah, kadang-kadang kan bisnes tak jadilah, lepas tu tak tahu apa yang nak buat. So Kak Zu nak bagi tahu bila kita menjalankan perniagaan, melakukan perniagaan, benda pertama yang anda akan hadapi adalah rejection sebenarnya. Rejection dan perkara, hai ni, ya Allah apa khabar? Hai. Hai, Assalamualaikum ni. Waalaikumsalam. Ni Alay, boleh nampak dengan jelas boleh clear, clear. Boleh clear. dengar Okey, ni sihat? Ni sihat ke? Sehat alhamdulillah, Kak. Okey. Sibuk. Korang nak tahu tak ni daripada mana? Sebenarnya ni daripada mana ni? Cerita sikit ni daripada mana? Hai, assalamualaikum. Saya Nik, berasal dari Kinabatangan, Sabah. Orang Sabah. Ini tak hujan ke kat Sabah? Apa dia, Kak? Hujan tak? Hujan? Hujan kah? Hujan. Hujan. Hujan kah ni? Hujan lebat. Sekarang tengah hujan. lebat. Hujan di luar. Oh, hujan di luar. Ni kita tahu ni punya keadaan dekat tempat ni line tidak bagus, line tidak clear, line tidak orang kata membantu ni untuk menjalankan bisnes. Kadang-kadang bila ni nak buat online bisnes kan, Kak Zu dengar kadang-kadang ni cakap, oh line tidak ada signal lah Kak Zu, tidak ada signal. Ni komunikasinya tak bagus lah kerana duduk di pedalaman. Tapi semua tu tidak menghalang ni untuk melakukan perniagaan. Okey ni Kak Zu nak tanya, sebenarnya boleh tak ni cerita sikit, sebenarnya ni dah ada pengalaman bisnes ke sebelum ni melakukan perniagaan yang sekarang ni? Sebelum ni join kita punya kelas dan sebelum mungkin masa bekerja, ni cerita sikit lah, mungkin semasa ni bekerja, ni ada pengalaman melakukan bisnes tak sebelum ni? Okey, sebelum ni Nik langsung tak ada pengalaman tentang bisnes. Memang orang bilang dari dulu memang bekerja saja tentang bisnes. Ni kerja kat mana? Ni kerja kat mana? Cerita sikit. Dulu kerja di sebuah supermarket. Oh, supermarket. Pembantu lah Pembantu. Okey. Kurang jelas lah Kak. Dulu kurang jelas. Kurang jelas nampak tak signal ni macam gegak. Kurang jelas ni. Clear tak ni? Clear Apa dia Kak? Clear tak? Dia dengar tak suara Kak Zo? Suara putus-putus. Suara putus-putus. Tak apa ni, tak apa. Ni Kak Zu nak tanya. Apa ni? Okey, sekarang ni Kak Zu dengar tau bila ni buat bisnes, lepas tu ni dipanggil bos ni telefon. Dia bagi tahu ni kena berhenti dibuang kerja. Betul ke ni? Cerita sikit ni. Ya betul. Macam apa ni? Mula-mula kerja, masuk join ni part time selama 2 minggu. Selepas join selama 2 minggu
tiba-tiba Nik diberhentikan kerja. Okay, tapi alhamdulillah Nik sudah buat bisnes Liki Mobile Papa lah. Okay. Okay. So, Ah, yes. Okay. Ni Kak Zu pun tahu yang ni kan duduk jauh di pedalaman. Jauh kan. Orang kata jauh dengan mentor, jauh dengan kelas. Kelas pun guna online saja kan. ya betul. Pada pendapat ni, adakah kalau orang luar cakap, saya tidak tahulah Kak. Saya rasa saya nak kena tengok dulu, saya nak kena tunggu dulu. Saya belajar baru saya nak buat, baru saya nak melakukan bisnes. Kalau ni sebagai orang yang sedemikian, apa nasihat ni untuk mereka? Okay, bagi Nik lah, itu bukan satu penghalang. Kalau kita mau berjaya ataupun kita buat satu bisnes, masalah yang jauh daripada mentor itu bukan satu masalah. Sebab Nik pun mentor Nik pun jauh. Nik belajar melalui Zoom meeting ataupun video call saja. Macam tu, itu bukan penghalang untuk kita berjaya sebenarnya. Dari segi pandai ni, saya tak pandai lah. Saya pun belajar tak tinggi. Ada orang cakap macam tu. Kalau ni pula bagaimana? Kalau orang macam tu, itu salah sudah. Sebab Nik pun bukannya seorang yang berpelajaran tinggi. Nik sekolah pun dah habis. Tapi itu bukan menghalang. Sebab di sini kita ada mentor yang ada mentor dibagi yang sentiasa ajar kita dari zero to dari Zero. yang macam ya betul dari zero to zero. Betul. Okey. Ni, Kak Zu nak tanya satu lagi. Kak Zu satu lagi tau. Kak Zu dengar Ni punya hasil income dalam bisnes ni sudah beli macam-macam. Ni sudah beli barang kemas, ni sudah beli, Ya, betul. sudah repair rumah. Ni cerita sikit lah apa yang ni dapat. Yang ni sangka sangat. Kalau Kak Zu rasa sekarang ni kalau ni tak orang kata tak join kelas kita, tak buat bisnes, Kak Zu rasa ni sudah diberhentikan kerja, duduk di rumah jadi suri rumah. Betul tak ni? Okey, selama join lah Mobile Spa. Kira dalam 4 bulan lah macam tu kan. Yang Nik dapat, kalau dalam income dalam masa 4 bulan, Nik sudah dapat collect dalam 35,000. Sudah dapat beli barang kemas, renovate rumah. Berapa Macam tu? rumah beliau dalam 15,000 lah gitu. Itu renovate dapur lah. Lepas tu sudah bawa keluarga jalan-jalan musim PKP. Okey, beli barang yang macam dulu yang tak mampu, sekarang okey alhamdulillah beli kasut pun harga 500 pun beli orang bilang. Wah. Okay, beli barang-barang kemas. Baru-baru ni beli gelang emas dengan harga 7,000 lebih. Alhamdulillah. Dengan cash lah orang bilang. Aduh. Okey, ada yang best lagi. Sekarang ni tengah renovate untuk buat mini spa. Alhamdulillah, ini daripada hasil Mobile Spa lah. Ya Allah, Tania. Ni, Kak Zu nak ucapkan terima kasih. Good luck untuk Ni. Kak Zu sebenarnya tak pernah jumpa Ni tau. Sebab Ni join program kita waktu PKP bulan 3 tahun ni, tak silap Kak Zu. Tapi kerana betul. dia ambil keputusan nak keluar daripada kepompong. Tak nak lagi, nak ubah hidup. Tahun 2021 nak buat satu pembaharuan. Tanya ni, Kak Zu doakan. Orang kata selamat maju jaya. Ada rezeki kita jumpa lagi ni Kita jumpa lagi. Okey Kak, bye-bye. Bye ni. Bye, Assalamualaikum. Salam. Okay, so kejap Alright, so dah dengar kan. Sebenarnya kan sayang, semua yang tengah mendengar petang ni selamat menjamu selera. Anda tengah makan keropok ke, goreng keropok ke, jaga-jaga. Tengah minum ke, jaga-jaga air panas tu. Tengah menonton TV, Netflix ke apa ke. Hari ni Kak Zu bagi tahu ramai orang yang tanya Kak Zu lah, Kak macam ni kita nak atasi rasa bila rejection tau. Bila kita buat bisnes
kita akan berlaku rejection. Kita buat je bisnes, kita ada rasa macam kena reject, sama ada dengan customer ke. Sebab hari ni bila kita berniaga, pertama sekali yang kita kena ada adalah mindset. Bila kita kena reject tu, kena ingat tau, itu adalah pengalaman kita yang sangat berharga. Satu kali kita kena reject, kita dapat satu pelajaran. Dua kali kita kena reject, kita dapat dua pelajaran. Tiga kali, tiga pelajaran. Reject bermakna guru. Guru yang paling terbaik untuk kita belajar sesuatu. Bila kita kena reject, yelah kita kan orang baru bila kita nak buat bisnes. Ataupun mungkin kita buka kedai, ataupun kita buat online. Sekarang kita kebanyakan buat online tau, online perniagaan online Lepas tu orang PM kita tanya tentang produk. Kebanyakan tanya PM berapa harga, berapa barang. Kadang-kadang kita kan mengalami keluhan tau. Mengeluh lah, PM masuk, orang kata tanya je lebih tapi sale tak ada. Kena reject, maksudnya orang tak close sale. So bila benda tu berlaku, sebenarnya kita kena cuba kaji balik. Kalau anda melakukan perniagaan yang melibatkan, sebab perniagaan ni dia mesti melibatkan trust tau. Kena ingat satu mindset kita, the more you get rejection, you akan belajar lebih. You akan dapat pembelajaran lebih. You akan kaji tau. Bukan bila kita reject tu kita duduk diam tau. Kita kena tengok apa silap aku, apa yang aku kena improve, apa yang aku kena tambah baik. Mungkin dari segi communication skill, mungkin dari segi perhubungan kita. Bukanlah kata kita kena pandai cakap, bukanlah kata kita kena pandai melayan customer, tapi kadang-kadang, boleh katakan salah satu penyumbang terbesar untuk kita close sale adalah melalui komunikasi yang berkesan. Kadang-kadang kan hubungan kita, sebab kita kan mungkin bila kita WhatsApp, orang PM kita nak tahu tentang tudung, harga tudung. So kita terus terus memberi harga tanpa memberitahu nilai ataupun value tudung tu. Akak, sebab dalam akak nanti kalau akak beli tudung dengan saya bagi tutorial pakai tudung. Nampak? Kita bagi nilai kepada orang yang PM kita. So kadang-kadang benda tu yang membuatkan customer akan suka dengan kita tau, dan dia tak akan reject kita. Okay? Tapi anda kena ingat, hubungan dengan customer dari segi untuk kita close, untuk kita mengurangkan rejection kena ingat tau, customer tak kenal kita, especially stranger yang tak dikenali. So dia nak beli barang dengan kita ataupun mungkin dia nak ambil servis dengan kita, dia mesti bermula dengan trust, percaya. Di sini kepercayaan akan datang. Sebab tu pentingnya hubungan, menjaga hubungan. Tengok balik relationship kita dengan customer. Kalau kita jaga hubungan kita dengan customer, contoh hari ni ramai orang, contoh bila dia dah kena reject, dia biarkan dia tak follow up balik. Dalam marketing dia teknik follow up. Maksudnya orang yang PM kita nak beli barang, tiba-tiba dia just tengok je barang tu, kita pun bagi dekat dia ayat untuk harga barang, tiba dia diam. Tapi untuk kita sebagai seller, sebagai owner, sebagai pekedai, kita sepatutnya follow up dia balik. Follow up dia, mungkin tanya khabar, kak tengah buat apa, kak sekarang ada promo. Jadi itu adalah salah satu cara untuk kita improve rejection tersebut. Okay? Dan yang terakhir, sebenarnya rejection tu sebenarnya anda kena ingat, customer bukan kali pertama dia terus berminat untuk beli barang. Okay? Dia akan beli, ini terjadi daripada Kak Zu sendiri tau. Kadang-kadang dia PM kita nak facial. Mungkin dia just PM je ataupun dia just nak tahu tentang peluang perniagaan. Tapi selepas 6 bulan ataupun selepas 5 bulan, 3 bulan, dia akan get back kepada kita. So apa yang kita kena buat adalah kita sebagai orang yang menawarkan produk ataupun memberi perkhidmatan, kita kena konsisten. Jangan terhadkan kepada kalau reject ni bererti dia tak berminat. No. Reject tu adalah satu mindset kita, pengajaran, pengalaman, guru yang terbaik untuk kita. Yang kedua, cuba perbaiki hubungan. Okay, cuba perbaiki hubungan kita dengan customer, tingkatkan hubungan. Dan yang ketiga, anda juga boleh kenal pasti sebenarnya sasaran dia apa sebenarnya. Sasaran pelanggan tu sebenarnya, dia nak beli barang ke,
dia nak guna barang ke, dia nak dapatkan servis kita ke. So kita ni bagi value dekat dia. Mesti kita kena bagi value. Kadang cara kita melayan pelanggan ataupun melayan customer kita, kita kurang memberi value nilai produk kita tersebut. Okay, sebab orang makin tertarik dengan value yang kita bagi. Okay, alright. So dekat sini untuk anda yang rasa tengah down, yang rasa tadi kena reject, sekarang tengah down. Okay, macam mana kita nak atasi down? Okay, ingat benda pertama yang anda kena ingat, apabila anda down, anda kena kawal emosi anda. Berbalik-balik kepada matlamat asal kita buat bisnes ni. Kenapa kita nak down? Kenapa kita nak sedih? Hari ni saya bagi tahu kisah Nick tadi, Nick tak ada pengalaman langsung tentang perniagaan. Dan hari ni dia cakap dia pernah down sebab apa? Dia rasa dia seorang duduk di Kinabatangan, duduk jauh di kampung, kelas hanya bertemu melalui Zoom saja. Segala pembelajaran Zoom saja. Tidak pergi kelas yang secara bersemuka, tak ada langsung kelas bersemuka. Tapi hari ni istilah down tidak berlaku sekiranya kita tahu matlamat asal kita. Matlamat asal kita adalah kita nak ubah hidup. Kita nak buat duit. So apa matlamat asal kita? So untuk anda yang tengah down hari ni, kalau kita buat bisnes, down itu adalah normal. Masalah yang down normal. So jangan mudah down. Bila kita rasa down saja, kita cuba hubungi ataupun berbalik kepada matlamat asal kita. Matlamat asal kita kenapa kita nak buat bisnes. Yang kedua, hubungi selalunya. Kalau kita sedih kan kita akan call mak kita. Tapi hari ni dalam bisnes kita mesti ada mentor. Hubungi mentor anda. Hubungi orang yang rapat dengan anda yang boleh memberi nasihat. Nasihat berkenaan dengan bisnes. Sebab tu dalam bisnes kita perlu mencari circle. Perlu mencari orang kata group. Perlu mencari orang yang boleh support kita dari segi positive circle. Mungkin kita ada mentor, mungkin kita ada grup yang telah dibentuk untuk melatih kita untuk menjadi kental, untuk kita menghadapi, untuk memberi ilmu perniagaan. So, Mazila, ni memang my kata kawan sekolah lama, kawan universiti, Dr. Mazila. Hai Dr. Mazila, how are you? Dr. Mazila berada di Johor Bahru, merupakan graduan PhD daripada UTM Skudai. Lama tak jumpa doktor. Apa khabar? So kita ada siapa lagi dekat sini? So untuk anda pesanan nak sukses kena ada ilmu. Nak tips sempoi je, kita boleh borak-borak petang dengan Kak Zu. So Kak Zu harap kita tunggu lagi sesi terjah kita yang akan datang sebab banyak lagi sebenarnya yang Kak Zu nak share dengan anda. Sempoi-sempoi je, santai-santai, borak-borak petang. Dan Kak Zu harap untuk berjaya, kejayaan hari ini bukan diukur oleh usia, bukan diukur oleh siapa kita hari ini, tapi sebenarnya kejayaan tersebut adalah proses untuk kita, banyak sangat proses. Sebab kejayaan ni dia bukannya hari ni tau. Kita nak berjaya ni dia mesti ambil masa. Kalau kita tengok balik kan, orang yang berjaya dekat luar, entrepreneur berjaya dekat luar, siapa-siapa juga dekat luar, dia akan hadapi rejection, dia akan hadapi emosi, dia ada cabaran dia. So itulah guru yang terbesar yang mengajar dia untuk dia kuat, untuk dia jadi lebih cekal, lebih kental. So I love you all guys. Kita jumpa lagi di sesi terjah kita. Bye.